Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 2, banding pecahan. Apa itu banding pecahan? Banding pecahan, kita buat perbezaan antara pecahan yang diberi. Mana yang lebih kecil ataupun mana yang lebih besar. Okey, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Banding pecahan. Okey, perhatikan dialog yang pertama. Saya dapat satu bahagian. Okey, boleh perhatikan dalam pinggan. Dapat satu bahagian. Okey, ibu dia pula bagi kepada Rishi 2 bahagian. Ini untuk Rishi. Jadi kita boleh nampak. Okey. Satu bahagian dengan 2 bahagian. Jadi siapakah yang dapat lebih banyak kek? Siapakah yang dapat lebih banyak kek? Jadi kita perhatikan yang pertama tu dia dapat satu sahaja. Satu sahaja daripada 6 bahagian. Kita sebut 1/6. Manakala Rishi pula dia dapat 2 bahagian daripada 6 bahagian. Disebut 2/6. Okey. Bila kita perhatikan membuat perbandingan pecahan, kita tengok bahagian bawah terlebih dahulu. Bahagian bawah atau nama lain dia penyebut dia sama. Bila penyebut dia sama, kita hanya perhatikan nombor yang di atas, iaitu pengangka. Kena ingatlah yang atas ni nama dia pengangka. Bila bawah dia sama, kita hanya lihat pada pengangka. Bila dia tanya lebih banyak, bermaksud nombor yang lebih besar itu menunjukkan lebih banyak. Jadi, 2 bahagian lebih banyak berbanding 1 bahagian. Jadi, kita boleh buat kesimpulan 2/6 lebih besar daripada 1/6. Rishi dapat lebih banyak kek. Ni kita buat perbandingan melalui bahagian kek yang diperolehi oleh setiap orang. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Pecahan manakah yang lebih kecil? Soalan ini dia tanya pecahan yang lebih kecil. Okey, kita perhatikan dahulu soalan 2A, iaitu okey, kita perhatikan yang ni ada berapa bahagian ke semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sebelah kiri ni pun ada 5. Sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Jadi bahagian dia sama. Tapi yang berwarna untuk 2A, yang berwarna kuning tu ada berapa? Yang pertama ada 4. 4 daripada 5 bahagian. Disebut juga 4/5. Okey, sebelah lagi ada 2 bahagian warna kuning. Semua sekali ada 5. Disebut 2/5. Okey, kita perhatikan bawah dia sama ke tak? Penyebut dia sama, iaitu 5. Jadi, bila dia sama, kita hanya perhatikan nombor di atas. Okey, bila soalan tu tanya lebih kecil, kita pun buat perbandingan. Antara 4 dengan 2, mana yang lebih kecil? 2 lebih kecil daripada 4. Jadi, kita boleh buat kesimpulan 2/5 lebih kecil daripada 4/5. Boleh faham, nampak tak murid-murid? Okey, bila dia tanya lebih kecil, jadi 2/5 lebih kecil daripada 4/5. Okey, jom perhatikan contoh 2B. Okey, kita perhatikan gambar rajah dalam bentuk bulatan. Bulatan ni ada berapa bahagian semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sebelah kanan ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, yang berwarna yang pertama ada berapa bahagian? Yang pertama ada 3 bahagian.
bahagian. Okey, untuk soalan 2B, yang pertama ada 3 bahagian daripada 6 bahagian, kita sebut 3/6. Okey, untuk yang sebelah kanan ni pula, bahagian berwarna biru ada 5. 5 daripada 6 bahagian. Jadi soalan tanya lebih kecil. Okey, kita perhatikan di bawah. Penyebut dia sama. Bila penyebut dia sama, pengangka yang lebih kecil menunjukkan pecahan yang lebih kecil. Okey, antara 3 dengan 5. 3 dengan 5. Mana yang lebih kecil? 3. Jadi kita boleh buat kesimpulan 3/5 lebih kecil daripada 5/6. Okey, boleh faham tak murid-murid? Yang ni menunjukkan perbandingan pecahan yang untuk mencari pecahan manakah yang lebih kecil. Okey, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Okey, antara 4/7 dengan 3/7, yang manakah yang lebih? Bila dia tanya lebih, maksudnya yang besar lah. Pecahan yang besar. Okey, kalau kita perhatikan gambar rajah, bahagian dia, penyebut dia sama. 7. Penyebut dia sama. Jadi, 4 bahagian daripada 7 bahagian ni kita sebut 4/7. Kalau 3 bahagian daripada 7 bahagian ni kita sebut 3/7. Jadi, soalan tanya manakah yang lebih. Kalau kita perhatikan, warna mana yang lebih ni? Warna merah. Warna merah lebih banyak berbanding warna biru kan? Dia lebih 1 kat sini. Yang kat sini tak berwarna biru kan? Jadi, dia tak cukup 1. Jadi, kita boleh kat sini kita perhatikan bahagian merah lebih banyak daripada biru. Merah lebih banyak daripada biru. Jadi, kita boleh buat kesimpulan 4/7 lebih daripada 3/7. Kalau dia tanya kurang, jadi kita boleh buat terbalikkan ayat ni. 3/7 kurang daripada 4/7. Tu kalau dia tanya kurang. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, kita teruskan contoh yang keempat. Okey, perhatikan gambar rajah. Okey, perhatikan gambar rajah. Okey, gambar rajah yang pertama menunjukkan 1 bahagian daripada 3 bahagian. Jadi disebut 1/3. Okey, untuk bahagian pecahan yang kedua, 1 bahagian tapi ada 4 bahagian semua sekali, disebut 1/4. Kalau kita perhatikan gambar rajah pecahan ni sama panjang kan, sama besar. Okey, daripada sini ke sini, okey, sama saiz dengan daripada sini ke sini. Cuma yang beza dia, bahagian atas ni, yang pertama ni dipotong kepada 3 bahagian. Yang bawah ni dipotong kepada 4 bahagian. Okey, manakah yang kurang? Okey, soalan tanya manakah yang kurang? 1/3 atau 1/4? Kalau kita perhatikan gambar rajah, okey, 1/4 ni, 1 bahagian daripada 4 bahagian ni panjang ni je. Okey, manakala 1/3 dia panjang lagi daripada bahagian 1/4. Kat sini kita dah boleh nampak mana yang kurang. Jadi, kita boleh buat kesimpulan 1/4 kurang daripada 1/3. Okey, kalau soalan tu tanya lebih, jadi kita terbalikkan ayat dia. 1/3 lebih daripada
1/4. Kat sini kenapa dia ada perbezaan? Walaupun, kalau kita nak tahu, semakin banyak bahagian dalam satu objek, nilai pecahan bagi bahagian adalah semakin kecil. Jadi, bila banyak bahagian dalam satu objek ni, bahagian dia semakin banyak, nilai pecahan dia semakin kecil. Okey, boleh dapat tak murid-murid? Okey, kita teruskan dengan contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima. Bandingkan 1/2 dengan 1/10. Ni kita perhatikan bawah dia berbeza. Yang ni 1/2, yang ni 1/10. Atas dia sama 1. Atas dia sama. Jadi berdasarkan gambar rajah yang diberikan, mestilah pecahan ni mesti sama panjang, sama besar. Cuma bahagian dia berbezalah. Okey, 1/2 satu bahagian daripada 2 bahagian. 1/10 pula satu bahagian daripada 10 bahagian. Kalau kita perhatikan, mana yang lebih besar? 1/2 atau 1/10? 1/2 sebab bahagian 1/2 ni panjang ni. Manakala 1/10 ni adalah pendek sahaja. Jadi kita boleh buat kesimpulan 1/2 lebih besar daripada 1/10. Okey, kalau 1/10 kat depan, kita kena bagi tahu 1/10 lebih kecil daripada 1/2. Okey, yang ni kita boleh perhatikan saiz bagi setiap bahagian yang diwarnakan. Okey, untuk contoh yang seterusnya, 1/8 dengan 1/9. Okey, 1/8 dengan 1/9. Jadi, panjang dia mesti sama. Cuma, pecahan bagi setiap bahagian tu berbeza. Kalau kita perhatikan 1/8 besar ni. Okey, 1/9 lebih kecil daripada bahagian 1/8. Jadi, soalan dia tanya, manakah yang lebih kecil? Jadi, mana yang lebih kecil? 1/9 ataupun 1/8? Jadi, kita perhatikan gambar rajah. 1/9 ni, bahagian dia lebih kecil daripada 1/8. Jadi, kita boleh buat kesimpulan 1/9 lebih kecil daripada 1/8. Manakala 1/8 ni pula kita boleh buat kesimpulan 1/8 lebih besar daripada 1/9. Okey, boleh faham tak murid-murid? Okey, kita teruskan contoh seterusnya. Okey, Melin. Okey, Melin ada 2 bahagian daripada 3 bahagian. Okey, Melin ada 2 bahagian daripada 3 bahagian. Manakala Zali pula 5 bahagian daripada 6 bahagian, iaitu 5/6. Jadi, Melin dan Zali mewarna gambar rajah pecahan. Bahagian siapakah yang lebih besar? Okey, sekarang kita ada 2 pecahan, 2/3 dan juga 5/6. Kita perhatikan, mula-mulakan sekali kita perhatikan bawah dia. Penyebut dia sama ke tak? Penyebut dia tak sama. Jadi kita tak boleh anggap nombor atas besar bermaksud dia lebih besar, ataupun nombor atas kecil bermaksud dia lebih kecil. Tapi kita boleh perhatikan saiz pada gambar rajah. Kita tengok pada gambar rajah ni. Kita tengok mana gambar rajah yang lebih besar, Zali ataupun Melin. Okay, kita tengok yang tinggal. Yang tinggal untuk Zali ni kecil sahaja kat sini. Manakala Melin ni, bahagian yang tinggal ni lagi besar. Jadi, mana yang lebih besar yang dia orang warnakan ni, Melin ke Zali? Jadi kita kat sini kita boleh nampak
Jadi yang tinggal ni, Melin ni yang tinggal ni lagi besar berbanding Zali ni lebih kecil. Jadi kita akan bagi tahu siapa yang lebih besar. Zali. Sebab apa? Sebab bahagian dia ni lagi banyak yang diwarnakan berbanding Melin. Kalau kita nak mulakan dengan 2/3, 2/3 lebih kecil daripada 5/6. Jadi kalau 5/6 pula, kita boleh bagi tahu 5/6 ni, kita boleh buat kesimpulan lebih besar daripada lebih besar daripada 2/3. Okey, boleh nampak tak murid-murid? Jadi bila kita nak buat perbandingan, kita kena ketahui bahagian pecahan yang diwarnakan ataupun bahagian yang dilorekkan. Makin besar bahagian bermaksud lebih besar. Kalau bahagian yang diwarnakan tu bila buat perbandingan tu lebih kecil berbanding yang satu lagi tu, kita panggil lebih kecil. Tu kita buat perbandingan. Okey, cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang telah cikgu ajar hari ini. Sekian. Terima kasih. Bye.